li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya ya Allah, daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pembuka bicara pada malam ini, bicara ilmu kita pada malam ini secara maya. Puan Rosniati, Pengerusi Nur Iman, seluruh ahli jawatan kuasa pimpinan Persatuan Pertubuhan Agama Nur Iman ini dan seluruh ahli usrah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya syukur kepada Allah. Allah izinkan kita masih lagi berada atas muka bumi Allah. Allah izinkan kita untuk bersama pada malam ini. Mudah-mudahan kuliah Isyak kita pada malam ini. Rasanya lama dah. Tahun 2023 ini mustahil. Yang pertama, sebelum ni agak sibuk, agak uzur, kurang sihat dan sebagainya, tidak mengizinkan kita bersama. Jadi alhamdulillah pada malam ini Bonda Rosniati tadi berhubungan saya, Ustaz boleh tak kuliah malam ni? InsyaAllah boleh. Dan kebetulan malam ni juga kita live di Facebook Ustaz Ashraf. Setiap malam Jumaat memang kita akan adakan live infak beras untuk ummah secara online, dan kita isi juga ingatan-ingatan daripada Allah, ingatan-ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui tazkirah dan sebagainya. Baik, kita gunakan buku ini, buku Hadis-Hadis Sahih Terbukti Masa Kini yang saya sendiri susun, yang ada insya-Allah kita sambung muka surat berapa dia tak tanda? (119) Ustaz. 119. Fenomena Islam liberal. Baik, yang ada buku ni, cuba buka muka surat 119 yang mengikuti di live Facebook. Yang ada buku ni insya-Allah kita akan bicarakan tajuk fenomena Islam liberal. Islam liberal ini berlaku hari ini. Baik. Risalah Islam menghargai akal dan menganjurkan penggunaan akal fikiran dalam menterjemahkan kehidupan di dunia ini. Dalam ajaran Islam, antara akal dan hati bukanlah satu hal yang dapat dibandingkan. Kerana akal harus mendengarkan hati ketika ia mengambil satu keputusan, dan iman itu terletak pada hati. Bila sebut tentang liberal, banyak dia menggunakan logik akal. Apa yang sesuai dengan akal, Al-Quran, ingatan Nabi dia pakai. Tak sesuai, dia akan sebut tidak relevan dan sebagainya. Ini berlaku hari ini. Hal ini menunjukkan bahawa tidak ada pertentangan antara agama dan akal. Seseorang akan memperoleh keyakinan penuh terhadap agama yang dipeluknya ketika dia menggunakan akalnya. Senaja zikir dan fikir itu selari dengan ayat Al-Quran daripada surah Al-Isra. Cuba kita ambil catatan ayat yang ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Sadaqallahul azim. Dan tidak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Bermakna apa daripada ayat ini, ingatan Allah ini, segala apa yang ada di muka bumi Allah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita sebagai makhluk manusia yang terbatas, terbatas pendengaran, terbatas kita punya pemikiran, kadang kita tak sedar. Mereka berzikir, mereka memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh pun demikian dalam beragama, tidak sedikit manusia yang bertuhankan akalnya dan meletakkan sisi spiritual ruhiyah sebagai sampingan, mengutamakan akal fikiran daripada ketajaman mata hati. Yang dibaca orang. Bahkan berani mengkritik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dianggap tidak sesuai dengan logik akal. Ini Islam liberal. Dia memandang logik akal, apa yang bersesuaian dengan kepala otak dia, bersesuaian dengan akal dia ikut. Ini liberal. Allahu Akbar. Itu sebab Al-Quran 1400 tahun dulu turun sehingga hari ini boleh pakai, sentiasa relevan. Bukan ikut kepala otak, bukan ikut logik akal sebenarnya. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama, kita renung hari ini bagaimana pengamatan, penghayatan dan keyakinan kita dengan agama Islam yang kita anuti ini.
Kita lahir-lahir Islam, muat-muat Islam, berbanding orang yang mencari Islam. Dia nak kena tetap benar-benar keyakinan dia. Kita juga. Bagaimana ketetapan kita, bagaimana kebergantungan kita dengan Al-Quran, ingatan daripada Allah, begitu juga ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma ittamasaktu bihima kitab Allah wa sunnat Rasulih. Nabi sebut, aku tinggalkan dua benda ni. Selagi mana berpegang akan kedua-duanya, lan tadillu. Nabi bagi jaminan, lan tadillu, takkan sesat. Apa dia? Kitab Allah, ya, Al-Quran, begitu juga sunnat Rasulih. Sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita muhasabah sama-sama. Hari ini bagaimana panduan kita, pedoman kita berdasarkan dua ni. Bila kita tak peduli, kita sesat, kita tersasar. Umpama kat dunia ni ada waste, nak berjalan sana ada waste. Kadang sesat juga. Ikut waste sesat. Tapi inilah waste kehidupan kita dunia dan akhirat, iaitu Quran. Itu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Orang yang memuja Al-Quran, yang memuja akal dalam beragama, akan menganggap tidak sempurna kandungan Al-Quran maupun sabda-sabda Rasulullah. Dia memuja akal. Apa maksud memuja akal? Dia hanya bergantung kepada akal ni. Jika tidak bersesuaian dengan logik akalnya, sebab dia lebih mengutamakan akal berbanding wahyu. Lebih mengutamakan akal berbanding wahyu, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita bicarakan yang live di Facebook, Ustaz Ashraf, begitu juga yang bersama dengan Usrah pada malam ini. Kita cuba muhasabah balik bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah pedoman kita. Bukan Al-Quran ikut logik akal kita. Akal kita lah kena mengikut apa yang diturunkan Al-Quran, begitu juga yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita amati realiti kehidupan beragama umat Islam dalam era kini. Dalam zaman canggih ni, banyak trend beragama baru. Banyak trend beragama baru dalam kalangan umat Islam, seperti apa dia? Pluralism. Nak sebut pun terbelit lidah kan. Agama, iaitu satu fahaman yang mengatakan bahawa semua agama adalah sama. Dia kata agama ni semua sama. Ini pluralism. Dan kerana itu kebenaran setiap agama adalah relatif. Allahu Akbar. Bila menyamakan agama ni sama habis. Allah sebut dalam satu firman-Nya, inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang aku reda di sisi aku, kata Allah, iaitu Islam. Tak ada agama yang lain. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mendakwa bahawa hanya agamanya sahaja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralism juga mengajarkan bahawa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di syurga. Allahu Akbar. Dia mikir macam tu. Semua agama ni akan sama. Semua akan masuk dalam syurga. Tak. Bila sebut tentang Islam, Islam ini satu agama yang syumul. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi. Tak ada lebih tinggi daripada Islam. Tak ada mulia lebih daripada Islam. Kini muncul fenomena Islam liberal, iaitu amalan beragama yang lebih mengutamakan akal berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Para pengikut liberalism memahami nas-nas agama, Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan akal fikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal fikiran semata-mata. Allahu Akbar. Semata-mata dengan akal, semata-mata ikut kepala otak dia. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, berlaku tidak hari ini, ahli surah yang dirahmati Allah yang bersama dengan Gembira Nur Iman, gitu juga di live Facebook. Hari ini berlaku tak? Apa yang disebut oleh Nabi 1400 tahun dulu, hari ini berlaku dah gambaran-gambaran ini. Kita nak kekal dalam keadaan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita tak jauh daripada Quran, tak jauh daripada ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai' farduhu ila Allah wa Rasul. Dalam ingatan Allah yang lain, bila mana keadaan huru-hara orang jauh daripada Islam, farduhu ila Allah, kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, pengikut Islam liberal, penjelasan lagi, tidak teragak-agak mengkritik, bahkan mempersoal kesahihan teks-teks agama, bahkan berani mendakwa risalah Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat relatif, tidak dijamin kebenarannya. Allahu Akbar. Nampak? Sanggup dia mengatakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat relatif. Apa maksud relatif? Tidak dijamin kebenarannya. Bermakna boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Nampak? Dia mengatakan yang dibawa oleh Nabi ni tak terjamin kebenarannya. Na'udzubillah min zalik. Isyarat fenomena Islam liberal ini sebenarnya telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang bermaksud
yang bakal menghancurkan Islam adalah apa dia? Cuba kita ambil perhatian benar-benar, teliti betul-betul. Yang pertama, ulama yang tidak berpihak kepada al-haq. Apa maksud dia? Kebenaran bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Ulama ni orang yang faham tentang ilmu, tidak berpihak kepada kebenaran yang dibawa Quran, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia hipokrit yang pandai berdebat, ini yang merosakkan, yang menghancurkan Islam. Hipokrit siapa yang kita sebut? Munafik. Dia pandai berdebat, pandai mengkritik dan mempersoalkan kandungan Al-Quran. Ya ke Al-Quran ni betul? Nampak? Ni berlaku ni. Bila sebut munafik ini, Allah sebut dalam surah Al-Munafikun, ka'annahum khusyubun musannadah. Umpama kayu yang nampak teguh, dia tersandar, sandar tapi tak kuat, dia rapuh. Allahu Akbar. Dia tak pandai, hanya pandai berdebat. Tapi nampak beriman tapi sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Dan yang menghancurkan Islam lain apa dia? Fatwa, yakni ketetapan hukum para pemimpin sesat dan menyesatkan umat. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, daripada hadis ni saya ulang balik, yang menghancurkan Islam itu daripada ulama yang tak betul. Ulama yang tidak bersumberkan, yang tidak berpandukan Quran dan sunnah Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di kalangan orang yang hipokrit, orang munafik, dia pandai berdebat, hanya sekadar mengkritik. Allah Akbar. Dan yang ketiga, fatwa daripada pemimpin yang sesat, lebih lagi menyesatkan. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita bicarakan pada malam ini tentang Islam liberal. Hari ini macam-macam nampak di hadapan mata kita yang menyalahkan. Apapun kita nak selamat, kita tetap terus dengan Al-Quran, tetap terus dengan ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berdasarkan ini kita ikut, yang jauh tersasar kita tinggal. Allahu Akbar. Dan hadis yang lain, Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada pada setiap zaman agama ini bakal dipimpin oleh para ulama yang membiarkan berkembangnya Islam radikal. Islam radikal apa dia? Membolehkan perbuatan kekerasan atas nama agama, pengganas, keganasan. Bila sebut atas nama agama Islam, dia tidak mengajar keganasan. Allahu Akbar. Dan bakal ada pada setiap masa para ulama yang membiarkan menyokong orang-orang jahil mentafsir Al-Quran dan Sunnah dengan takwil dan tafsir yang batil, yakni Islam liberal. Allahu Akbar. Saya ulang balik, bila mana berlaku keadaan ini, Nabi SAW bagi tahu akan ada pada setiap zaman agama ni dipimpin oleh ulama yang membiarkan berkembangnya Islam radikal. Apa dia? Membolehkan perbuatan kekerasan. Dia pasang bom dalam kereta, dia pasang bom dekat badan dia, contoh dengan kata apa, sebagai jihad. Mana ada, Islam tak ajar begitu. Dan membiarkan apa dia, ulama membiarkan orang-orang yang jahil mentafsir Al-Quran dan Sunnah dengan takwil dan tafsir yang batil, bukan dalam keadaan yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita mohon pada Allah, yang benar tu benar, yang batil tu tetap batil. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita takut bila mana kita yang baru nak kenal Islam dalam keadaan salah rujukan, kita akan mudah terpesong, kita akan mudah tersasar jauh daripada kebenaran. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita renung dengan realiti beragama umat Islam masa kini. Islam liberal sudah menjadi trend. Dah jadi trend kehidupan manusia milenium. Dia nak kata Islam ni kena dimodernkan. Padahal Islam itu daripada dulu kini selamanya memang sentiasa relevan. Sentiasa boleh pakai. Begitu juga Al-Quran. Sentiasa dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sungguh perkembangan Islam liberal merupakan ancaman serius bagi kelangsungan keimanan dan keislaman kaum muslimin. Kerana fahaman ini lebih mengutamakan rasional, sekularisme serta pluralisme. Nak cerita benda yang rasional aja. Sekular, ada ciri-ciri, ada unsur sekular. Begitu juga pluralisme dalam beragama, merugi kesempurnaan syariat Islam, menolak kewujudan pihak berwajib keagamaan, memuja pemikiran barat dan menafikan keturunan ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan wujud juga
Islam liberal ni dibolehkan zina. Bila mana suka sama suka, dia kata tak ada masalah untuk zina. Kepala otak dia, bahasa dia kan, ni berlaku hari ni. Islam liberal. Islam liberal. Kalau dah suka sama suka, apa nak zina, dia kata. Allah Akbar. Ini berlaku hari ni. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, ada yang beranggapan Islam liberal ni sama macam Syiah, dan sebagainya. Allah alam. Tapi bila mana menolak Islam, menolak yang dibawa Quran, menolak yang dibawa oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya kepada logik akal dirosak sebenarnya. Dan lebih daripada itu, para pengikut Islam liberal tidak kunjung henti mempropagandakan kebebasan mentafsir teks-teks agama Islam. Bermakna apa? Bagaimana hari ini terlalu banyak buku-buku yang kadang Allahu Akbar, yang tidak ditapis, yang mudah bebas mengata mentafsir begini, tanpa dalam keadaan yang sebenar. Hati-hati. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, selesai satu tajuk, saya buka kalau ada soalan, kalau ada di live Facebook Ustaz Ashraf, begitu juga di bicara online kita ni, di Usrah Gema Nur Iman, kalau ada soalan daripada tajuk ni Islam liberal. Dan saya juga mengajak untuk kita infak beras secara online, 50 kilo bersamaan RM150, 10 kilo bersamaan RM29 dan 5 kilo bersamaan RM16. Boleh log juga di ruangan ini atau di Facebook saya Ustaz Ashraf, dan setiap hari Jumaat kita akan agihkan. Hari Sabtu kebetulan kita ada program bersama dengan SRA, Pusat Jagaan Orang Tua di Kuala Selangor. Allahu Akbar. Di situ banyak yang saya belajar. Mula-mula saya hantar beras dulu dekat situ. Hantar beras. Waktu tu ada satu jenazah. Baru meninggal, baru kematian. Bila sampai tu diorang terkejut. Diorang kenal sebab saya dulu imam di Kuala Selangor, jadi biasa. Ustaz nak urus jenazah. Saya kata saya tak tahu ada jenazah, ada kematian. Saya nak hantar beras. Lepas tu saya tanya mana anak-anak dia. Dia kata Ustaz, kebetulan dia telefon depan mata saya, dia kata minta urus. Kami bayarlah berapa-berapa kami boleh bayar. Allah Akbar. Ini berlaku hari ini. Yang jadi seluruh yang dirahmati Allah. Kadang kan kebaikan yang Allah nak minta kita sampaikan, kebaikan yang ada sesuatu yang Allah datangkan melalui ujian, melalui apa pun Allah datangkan, sebenarnya untuk mengajar kita tentang sesuatu. Begitu juga tentang Islam hari ini. Bagaimana keyakinan kita, bagaimana kefahaman benar-benar kita tentang Islam. Tidak akan berlaku kiamat, kata Nabi SAW, bila mana 3 perkara utama ni berlaku. La yabqa minal Islam illa ismuh. Tak ada yang kekal nanti Islam hanya pada nama Islam, tapi cara hidup jauh daripada Islam. Yang kedua, la yabqa minal Quran illa rasmuh. Tak ada yang tinggal daripada Quran itu hanya tulisan semata-mata. Dan yang ketiga, la yabqa minal masjid illa al-bina. Tak ada yang tinggal daripada rumah-rumah Allah hanya binaan semata-mata. Orang bangga dengan bangunan, orang gah dengan binaan sekian. Tapi tak gah untuk imarahkan dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, silakan kalau ada soalan untuk tajuk ni. Ada tak? Jelas. Ada soalan? Ustaz, macam mana nak mengenali Islam liberal ni? Kalau kita tak ada ilmu? Islam liberal tadi, kita cuba jelaskan dalam bicara kita tadi, bagaimana dia hanya ikut logik akal. Bila logik akal dan tak bertepatan dalam pentafsiran ayat-ayat tu. Maksudnya ikut logik akal. Sekadar ikut suka dan menolak. Menolak. Tadi kan ada ciri-ciri dia. Bila sebut Islam liberal ni, apa dia? Dalam keadaan dia hanya ikut pemikiran barat. Dan dia menolak pihak-pihak yang berwajib sekarang ini. Dia menafikan ketulinan ajaran Islam. Itu untuk kita faham. Itu sebab hari ini dah muncullah gambaran ini. Bila sebut Quran ini, dia punya ilmu dia, subhanallah. Allah datangkan cerita-cerita umat terdahulu. Allah datangkan cara untuk kita faham tentang satu-satu keadaan. Sebagai contoh, untuk solat, kena tepat pada waktu dia. Inna salati kanat alal mu'minina kitaban mawqutah. Waktu-waktu yang ditetapkan. Quran dah cerita tentang sembahyang. Quran cerita tentang apa? As-sariqu was-sariqatu, tentang pencuri. Faqta'u aydiyahuma. Cerita pasal orang yang berzina kena
kena maksud dia semua tu ada cerita dia. Ya, ada pemberitahuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga cara berwuduk. Ya, tapi bila mana muncul Islam liberal, dia mengambil part-part tertentu aja. Yang sesuai dengan kehidupan dia, yang sesuai dengan cara dia, bila tak sesuai dia akan ni. Dan yang paling kita kena faham, dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada lagi soalan. Ustaz, adakah Islam liberal itu boleh dikatakan ajaran sesat? Ya, ajaran sesat. Boleh dikatakan ajaran sesat. Okay. Bermakna ajaran yang tidak benar-benar tulen. Ya, Allahu Akbar. Hari ini takut. Ya, itu sebab usrah macam ni sangat perlu. Ya, bagaimana kita ikut apa yang dibawa, benar-benar kena berdasarkan Al-Quran, benar-benar berdasarkan ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dah, aku tinggal kedua ni, selagi mana kita berpegang, berpandukan, lan tadilu, kita tidak akan sesat. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan faham daripada tajuk ni. Saya tak ambil masa yang panjang, insya-Allah kita akan sambung di pertemuan akan datang tajuk yang lain. Minta maaf ada kita nak live terus di Facebook Ustaz Ashraf dalam infak online secara online pada malam ini. Silakan kalau ada lagi soalan daripada ahli usrah di Gemah Nur Iman ni, silakan kalau ada. Golongan yang macam mana sasaran mereka, Ustaz? Ada golongan muda ataupun semua sekali ke? Sasaran dia orang. Sasaran dia orang, dia hari ni dia mensasarkan golongan-golongan muda. Golongan-golongan yang baru nak kenal Islam. Golongan yang subhanallah hidup yang penuh dengan ujian, tekanan dia akan datang. Dia akan cakap, Islam ni mudah saja. Dan Islam ni yang dibawa oleh Islam liberal ni apa dia? Dia akan meremeh-remehkan solat. Itu yang kami dapat tahu. Yang saya cuba dapat daripada sahabat-sahabat di pejabat agama, di JAKIM. Dia kata ni sangat-sangat bahaya. Dia akan mendekati anak-anak yang fikir nak seronok, nak enjoy dan sebagainya. Dan yang paling mudah kita kenal Islam liberal, dia mengagungkan budaya barat berbanding membawa Islam yang sangat-sangat syumul ni. Silakan kalau ada lagi soalan. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, saya pernah jumpa orang tu, dia tak semayang, dia kata buat apa, semayang katanya niat je, kata tak payah ni, kita niat je dekat mana-mana, kata tak payah lah macam kita solat lah, dia tak, dia suruh kata al-Zuhur niat je, itu Islam apa tu? Allah Akbar. Saya nak sebut begini, kita cuba faham Islam ni ada rukun dia. Dan Islam ini ada keyakinan melalui rukun iman. Rukun Islam ni, bayangkan, dia jangan tinggal satu pun. Rukun Islam inilah bentuk kita punya kefahaman. Islam inilah bentuk kita punya pakaian. Daripada syahadah, daripada kita punya puasa, daripada kita punya zakat, daripada kita punya sembahyang, sampailah kita mengerjakan haji. Inilah kita punya. Kita punya pakaian, kita punya gerakan, gerak-geri yang bentuk takwa. Tunduk kita patuh kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kita muhasabah sama-sama renung. Begitu juga tentang rukun iman, kita punya keyakinan, kepercayaan, akidah kita. Daripada beriman kepada Allah, sampailah beriman kepada qada dan qadar. Tapi bila mana datangnya liberal ni, dia memudah-mudahkan. Dia menyusahkan, dia bahkan dia merosakkan. Liberal ni bahasa canggih. Bahasa canggih. Bahasa dulu boleh jadi kefahaman dia sesuatu yang sesat. Sesuatu yang jauh tersasar daripada Quran, tersasar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun kita doa banyak-banyak, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubi ala dinik wa ta'atik. Wahai yang bolak-balik hati, tetapkan hatiku atas agamamu dan ketaatan padamu. Ini doa yang diulang-alik. Ulang-alik disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca. Dan doa yang Nabi ajar juga, apa dia? Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Nabi mohon, ya Allah tolong jaga aku. Jangan biarkan aku sendiri untuk menjaga diriku sendiri walau sekelip mata. Kita amalkan doa ni. Bila kita jaga solat, kita tumpu subhanallah, ketaatan kita pada Allah, gerak-geri hati kita Allah akan pandu insya-Allah. Zaman hari ni zaman pening. Orang menyalahkan agama ni tak betul, ni kau cara kau salah. Allahu Akbar. Sangat-sangat takut. Jadi kita betul Ustaz, kadang-kadang kita rasa takut tengok keadaan macam tu kan.
Betul. Jadi Betul. apa yang boleh saya ingatkan diri saya juga semua yang melihat, Allah sebut tadi fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul. Akan ada suasana huru-hara. Kita berada di fitnah akhir zaman, macam-macam keadaan fitnah ni. Bila sebut fitnah akhir zaman, kita nak kuat bagaimana kita bentuk dengan Islam yang sebenar, bagaimana kita bentuk dengan iman keyakinan yang sebenar. Ulang kaji saya dah pernah sebut dalam bicara yang lalu, ciri-ciri ahli syurga ada 7. Yang pertama apa dia? Iman yang kita bentuk, keyakinan kita, iman ni, itu nombor 1. Kita nak selamat daripada hari ini, iman kita lah. Allahu Akbar. Bagaimana Islam liberal ni dia merosakkan, dia membawa sesuatu dengan nafsu, syahwat, kemaksiatan yang dipaparkan untuk menarik. Zaman hari ni zaman orang nak kejar, disuruh kejar dunia, kalau tidak ketinggalan zaman dan sebagainya. Nombor 2, ciri-ciri untuk kita selamat bahkan dalam syurga Allah, khusyuk dalam solat. Solat inilah kita kena teliti benar-benar bagaimana khusyuk solat kita atau tidak. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatin khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam solat dia. Dia tak cerita ciri-ciri orang yang berjaya tu yang masuk syurga, yang ada duit banyak lah, tapi dia disebut orang yang yang khusyuk dalam solat. Yang ketiga, tinggalkan perkara yang sia-sia. Yang keempat, jaga amanah. Yang kelima, jaga amalan kebaikan. Begitu juga tinggalkan langsung amalan keburukan, kejahatan. Yang keenam, banyakkan sedekah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, beza di antara beriman dengan munafik ni sedekah antara dia. Dan yang ketujuh, jaga solat. Kita akan nampak orang yang liberal, orang yang nampak tersasar daripada pedoman Islam ini, dia meremehkan solatnya. Kita tak ada istilah kena tinggal solat. Sakit macam mana pun kena jaga solat. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, itu yang boleh saya gambarkan. Baik, di live Facebook pun ada 970 view. Di Usrah ni juga ada 108 yang bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati, Allah campakkan hidayah pada kita semua, Allah tetapkan kita dalam iman dan Islam. Doalah banyak-banyak, mudah-mudahan Allah pelihara kita. Silakan saya buka kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, yang liberal ni, anak-anak muda ni biasanya tak tahulah daripada yang saya perhatikan kan, diorang jarang yang punya guru sebab diorang lebih kepada hidup ikut selesa apa yang diorang rasa nak bawa. Yang tu bimbang memang membimbangkan lah, tapi saya rasa masih boleh kita tarik lah sebab diorang tak terpengaruh dengan guru. Tapi bahayanya pada age yang 30-an, 40-an ni yang ada guru, macam tadi bila Ustaz kata ulama yang tak bersandarkan pada Al-Quran dan hadis kan. Tapi diorang pergi kelas, diorang pergi, kita tengok diorang ada kuliah-kuliah diorang tu yang sangat membimbangkan sampai tahap tak payah solat, ada cara nak solat tanpa perlu solat 5 waktu tu. Benda ni pada saya sangat merisaukan lah Ustaz. Allahu Akbar. Betul. Ada yang komen di ruangan ini. Sama juga yang puan yang baru bercakap ni. Mereka lebih rujuk kepada Google. Mereka lebih rujuk kepada TikTok, lebih rujuk kepada media sosial yang ada. Tanpa berpandukan ulama yang bersabar, tanpa berpandukan benar-benar ilmuwan yang benar-benar Allahu Akbar, ilmu dia yang alim. Ini sebab apa zaman hari ini zaman handphone, zaman teknologi hebat. Jadi dia punya sebaran yang tak elok tu juga hebat. Jadi kita doa banyak-banyak. Jadi ada lagi tidak soalan? Ada soalan dekat ruangan chat ni Ustaz, siapa dalang di sebalik Islam liberal dan Yahudi atau Kristian atau gabungan musuh-musuh Islam? Walan tarda ankal Yahud walan Nasara. Allah sebut dalam Quran, tidak reda Yahudi dan Nasara kepada Islam sampai bila-bila pun. Jadi di sebalik gambaran ni mereka akan mencari sesuatu untuk jatuhkan Islam. Bagaimana Dajjal belum muncul tapi Anasir ni dah pelbagai. Jadi bila nak cerita dia punya yang pembawa tu, subhanallah, orang nak merosakkan Islam. Orang nak merosakkan Islam. Bagaimana anak-anak muda, bagaimana orang yang lemah. Dekat universiti mereka belajar pandai. Tapi dalam Islam ini subhanallah terlalu banyak yang mereka nak memudahkan. Ini Islam liberal ni sangat-sangat takut anak-anak muda kita, anak-anak kita duduk dalam bilik. Saya pernah tegur dulu ada satu hamba Allah, dia mengandung anak dia
Dia kata siapa? Dia kata anak murid ustaz. Dia kata apa benda? Apa yang berlaku? Dia kata tak semayang. Dia kata cukup subuh tu niat terus boleh jamak sampai ke isyak. Subuh tu boleh jamak tu sampai isyak. Dia kata itulah cukup dah memandai. Ya Allah tahu dah. Tak perlu kita nak tunduk rukuk apa semua Allah. Ni bahaya ni. Ya sangat-sangat bahaya. Ya dah merebak, dah berlaku dalam masyarakat. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, ya kita muhasabah sama-sama, kita doa banyak-banyak, ya Allah pelihara kita. Ya, itu sebab yang bersama pada malam ini, baik di Facebook, begitu juga di live bicara usrah kita pada malam ini, kita kena teliti benar-benar, kita kena rasa sesuatu tanggungjawab. Bila seorang dalam rumah kita tak solat, jangan kita biar. Itu bahaya sebenarnya. Bila seorang tak semayang, itu balak musibah yang Allah datangkan pada rumah kita. Jadi kita kena ambil peduli, jangan dalam keadaan kita biarkan. Biarlah dah besar dan sebagainya. Kita kena hati-hati. Yang sangat-sangat baik Islam liberal ni. Jadi saya rasa sekadar itu dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak-banyak pada usrah malam ini, Gema Nur Iman. Itu juga di live Facebook. Saya rasa cukup sekadar ini. Mungkin dipinkan di ruangan komen, siapa yang nak berinfak boleh di akaun yang tertera Bank Islam. Untuk maklumat yang selalu secara auto transfer, kita tak gunakan lagi Maybank. Kita tak gunakan lagi Maybank, yang kita ada Bank Islam atas nama Pondok Suk Enterprise untuk infak dan sebagainya. InsyaAllah setiap hari Jumaat kita akan berkongsi, kita akan beri agihan beras kepada siapa pun yang memerlukan. Jadi ada lagi soalan? Silakan kalau ada. Di Facebook ada soalan tak? Dekat chatnya ada tulis, Ustaz, bagaimana dengan kewangan Islam sekarang, terutama dari segi perbankan, mana kata muamalah Islam? Bila sebut perbankan, dalam hadis Nabi SAW pun dia dah sebut dah. Akan berlaku riba, akan berlaku dalam keadaan kewangan kita ni kalah bila dengan kewangan. Kewangan hari ini dikontrol oleh barat, oleh mata wang dolar dan sebagainya. Dengan pelaburan hari ini kita diajak, bila tak join pelaburan kita akan ketinggalan zaman. Bila kita tak bekerja bersungguh-sungguh, kita disebut sebagai ketinggalan zaman dan sebagainya. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, apa yang saya boleh gambarkan, saya sebelum ni kerap jadi panel syar'i beberapa syarikat. Benda yang saya kuatkan adalah selagi benda tu bertepatan dengan Quran, bertepatan dengan ingatan Nabi SAW, kita ikut. Dan pelaburan tu bagaimana dalam keadaan unsur gharar. Gharar apa dia? Yang diragui, kita kena tinggal. Sebab apa? Benda-benda yang terlibat dengan syubhah, terlibat dengan haram, terlibat dengan gharar, itu akan menyebabkan kita punya rezeki tu tidak barakah. Begitu juga dalam keadaan kefahaman kita jauh daripada Islam. Auzubillah min zalik. Itu yang boleh saya sebut. Boleh huraikan sikit tak? Huraikan apa tu? Ustaz ada mention tadi tentang iman yang kita bentuk. Saya selalu fahami iman tu Allah yang bagi, tapi bila Ustaz kata iman tu boleh kita bentuk, boleh Ustaz uraikan sikit tak? Terima kasih. Baik. Iman tu daripada ibadah kita. Iman tu daripada keyakinan kita. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6 perkara. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Keimanan tu maksud saya boleh dibentuk bila mana dengan keyakinan kita tu. Dia akan terkesan, akan berbekas. Iman tu umpama apa dia? Umpama kita punya perisai. Contoh kita pakai baju. Baju ni untuk menutup apa? Untuk menutup aib kita. Baju ni untuk menutup apa? Untuk menutup sejuk. Baju untuk menutup apa? Untuk menutup kemudaratan daripada sakit dan sebagainya. Dan iman ini untuk menutup daripada sesuatu yang Allah Akbar, yang boleh memudaratkan kita daripada kehidupan kita, yang mendatangkan kemurkaan Allah. Itu maksud saya. Wallahu a'lam. Baik, silakan kalau ada lain. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan faham. Ada satu lagi saya tertinggal tadi. Okey, daripada Aida Maya Abdullah, sangat susah jika ada dalam kalangan keluarga yang berpegang dengan Islam liberal. Setiap perdebatan ada saja nak ikut logik akal. Itu sebab kita hari ini, Allahu Akbar, bila kita kefahaman kita yang tak jelas,
ibadah itu perlu dengan ilmu, dan iman kita pun perlu dengan ilmu. Sesuatu bila sebut nilai kefahaman kita tu atas ibadah. Kenapa ibadah? Kenapa sembahyang? Kenapa puasa? Tak tahu, ikut-ikut. Tak sampai. Jadi iman taklid. Iman kita ikut-ikut membabi buta yang tidak memberi kesan. Jadi bila persoalan tentang iman, yang kita nak bicarakan tentang Islam liberal ni, yang jauh daripada Quran, yang jauh daripada hadis Nabi SAW, senang cakap yang disebut halal jadi haram, yang haram tu jadi halal. Dia menidakkan sesuatu kebenaran, itu bahasa dia. Ia akan jadi rosak. Jadi saya terpadam macam takaful juga. Bila sebut kadang yang hari ini, contoh insurans, yang bergerak atas nama takaful untuk membantu. Bila sebut takaful dalam arti kata lain ta'awun, sama-sama bantu. Bila sesuatu hanya satu pihak yang untung, satu pihak lagi dalam keadaan dipergunakan, kita kena faham bila sebut tentang takaful dalam Islam dibolehkan. Tapi bila mana hanya satu pihak yang dapat keuntungan, satu pihak dia dipergunakan dalam keadaan tidak segera dibantu, dalam keadaan yang saya tahulah, yang saya tahu dalam keadaan perlu nak surat bukti begini-begini, padahal orang tu dah meninggal, orang tu dah sakit. Dulu waktu takaful awal-awal nak diajak untuk ikut takaful, dijanjikan sekian-sekian. Itu sebab bila mana hari ni berlaku banyak sesuatu atas nama Islam untuk kepentingan peribadi atau kepentingan satu-satu syarikat. Dalam keadaan inilah yang dilarang, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, kita boleh jadi akan datang kita cerita lebih jelas lagi tentang bidang ini, tentang soal takaful dan yang lain-lain. Jadi apapun kita bicarakan pada malam ini, bila sebut tentang iman dibentuk daripada ilmu, kefahaman, keyakinan yang sebenar dan berbekas daripada ibadah yang benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat sesuatu kerana Allah, bukan buat sesuatu kerana manusia. Hari ini kita dimomokkan, hari ini kita disibukkan untuk mengejar dunia. Itu sebab antara tanda dunia nak kiamat, masa berlalu begitu pantas. Apa maksud dia? Orang dalam keadaan disibukkan dengan dunia, sampai leka dengan dunia, sampai langsung tak ada kebaikan daripada untuk akhiratnya. Allah alam. Jadi itu yang dapat saya gambarkan, mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan bermanfaat daripada bicara kita pada malam ini. Ada lagi tidak soalan? Saya tinggalkan nombor telefon untuk lebih jelas lagi kalau ada persoalan, ada lagi yang meragukan, itu juga di live Facebook Ustaz Ashraf, untuk infak beras dan sebagainya. Untuk tanya nombor akaun 013 632 8852 013 632 8852. Apapun seluruh yang dirahmati Allah, jaga ibadah, jaga hubungan kita dengan Allah, jaga solat, Allah akan jaga kita. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dalam surah Al-Hasyr Allah sebut ayat yang ke-19, jangan kita lupa Allah, Allah lupa kita. Dengan kita lupa Allah, Allah akan buat diri kita lupa akan diri kita sendiri. Kita jadi lalai, kita jauh daripada Islam dan sebagainya. Ulaika humul fasiqun. Itulah gambaran mereka-mereka yang fasik. Wallahu alam, mudah-mudahan jelas. Ada lagi tidak soalan? Tak cek, tak ada dah Ustaz. Okey, baik. Kalau tak ada sekadar ini, di ruangan ini, begitu juga di ruangan live Facebook Ustaz Ashraf. Jadi saya buka, kalau ada nak log, mungkin dalam ruangan ini boleh sambung di Facebook Ustaz Ashraf. Kita bicarakan tentang kelebihan orang yang bersedekah, insya-Allah. Jadi saya tutup dulu di ruangan ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Minta maaf zahir batin. Kita doa banyak-banyak Allah pelihara diri kita, keluarga kita daripada Islam yang liberal, sesuatu agama yang sesat dan sebagainya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah himpunan ilmu kami pada malam ini, ya Allah. Satukan hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang sangat banyak ini, ya Allah. Dosa ayah ibu kami, dosa ahli keluarga kami, dosa seluruh yang menadah tangan saat ini, ya Allah. Dan seluruh umat Islam yang masih hidup atau telah pergi meninggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon, ya Allah, jadikan sisa umur kami ketaatan padamu. Bukan sisa umur kami jadi lalai, kami jadi jauh daripada Engkau, ya Allah. Tetapkan iman kami, Islam kami, takwa kami pada Engkau, ya Allah. Jangan biarkan Islam kami dalam keadaan main-main, takwa kami, iman kami dalam keadaan yang main-main, ya Allah. Tetapkan, ya Allah.
dan tetapkan kami ya Allah di akhir hayat kami dalam Islam dan iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dari seluruh yang dirahmati Allah, saya tinggalkan nombor telefon saya 01